Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi kita sama-sama hadir ke masjid ini, ke rumah Allah ini, dan sama-sama kita salat fardu subuh secara berjamaah. Sebaik-baik salat ialah salat fardu subuh, terutama pada hari Jumaat lagi afdal. Mudah-mudahan Allah dapat sentiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kita kekuatan, dan sentiasa memberikan kita perlindungan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Pada pagi ini kita menyambung lagi Rabbil Alamin. Setelah kita bahaskan secara tuntas semalam tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam surah Fatihah ini setelah disebut puji-pujian Alhamdulillah, dan kita bawa pada perkara yang lain. Maksudnya Fatihah mengajar kita mulakan sesuatu dengan bismillah dan alhamdulillah. Dan ini diperintahkan bagi kita agar kita apa sahaja ucapan, karangan, khutbah, kata-kata, kita mulai dengan bismillah dan juga dengan alhamdulillah. Bismillah kita semua tahulah, hadis-hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar memulai sesuatu dengan bismillah. Seperti mana hadis kullu amrin zibalin la yabda bi bismillah fahuwa akhta. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka ianya terputus. Begitu juga alhamdulillah pun sama. Nabi sebut dalam hadis kullu amrin zibal la yubda fihi bilhamdulillah fahuwa akhta. Hadis Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan puji-pujian maka ianya terputus. Yang ni jarang kita dengar hadis. Walaupun hadis ini hadis yang disebut dalam kitab-kitab yang masyhur, kitab Abu Daud, kitab Ibnu Majah dan Nasa'i, dengan sanad yang baik, sanad hasan. Jadi kita buat sesuatu, dua perkara yang perlu kita ucapkan untuk keberkatan.
Bismillah dan Alhamdulillah. Bila kita buat sesuatu tanpa kedua Bismillah dan Alhamdulillah ni, maka Nabi sebut ianya aqta, terputus. Berarti terputus daripada keberkatan. Jadi kita lazimi apa sahaja Bismillah, Alhamdulillah. Sehingga mana Alhamdulillah ni diwajibkan dalam khutbah. Mana-mana khutbah yang tidak dimulai disertai dengan Alhamdulillah, tidak sah khutbah. Tak kira lah khutbah Jumaat, khutbah raya dan khutbah-khutbah yang sewaktu dengannya. Khutbah ni banyak kan. Khutbah nikah yang orang jarang buat. Khutbah apa tuan-tuan? Raya lalu, khutbah nikah lalu. Ada satu yang sunnah tapi orang jarang buat. Khutbah apa? Khutbah tunang. Jadi kalau tuan-tuan dulu tak buat, boleh buatlah. Bukan tunang tuan-tuan, tunang anak tuan-tuan lah. Tunang tuan-tuan marah orang belakang. Kan? Ini saya rasa hampir 99% tak buat. Dipanggil apa? Khutbah hajah. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, khutbah keperluan. Dia masuk tunang, dia masuk nikah dan apa benda yang penting. Kalau tuan-tuan, contohnya mesyuarat penting kan? Mesyuarat agung contohnya sunat, sebab dia masuk dalam khutbah hajah. Khutbah itu dipanggil khutbah hajah, khutbah untuk keperluan. Termasuk itulah nikah, tunang dan semua benda-benda yang penting kena mulakan dengan khutbah. Ini di antara sunnah-sunnah yang orang Melayu jarang buat. Yang dia buat khutbah nikah sahaja, yang lain dia tak buat. Jadi bolehlah lepas ni kalau tuan-tuan menghadiri apa-apa majlis, yang penting majlis yang utama kita mulai dengan khutbah. Di situlah ada Bismillah, di situlah ada Alhamdulillah. Kemudian kita lihat habis Bismillah, Alhamdulillah, Allah masukkan Rabbil Alamin. Jadi bila disebut Alhamdulillah, Allah boleh masukkan apa-apa ayat yang sesuai. Tetapi yang amat sesuai di sini, yang untuk kita ucapkan setiap kali kita solat, setiap rakaat, Allah masukkan Rabbil Alamin. Pertama, perbahasan tentang Rabb. Apa Rabb? Rabb ialah kullu man malaka syai'an, setiap sesuatu yang memiliki sesuatu. Itu dari segi bahasa. Rabbul mal, empunya harta. Rabb ni dalam bahasa Arab empunya. Owner lah, owner. Owner. Rabb ialah owner. Tetapi bila kita nak gunakan untuk makhluk, boleh. Kita kena sandarkan dengan sesuatu. Tak boleh sebut engkau ni Rabb, tak boleh. Tapi engkau ni Rabbus Sayyarah, engkau pemilik kereta. Anta Rabbul Mal, engkau pemilik harta. Boleh. Seperti mana ada disebut dalam surah Yusuf, Udhkurni inda Rabbik. Nabi Yusuf pesan dekat teman penjara dia, kawan penjara yang selamat. Dia ada dua kan, yang selamat dan yang tak selamat. Yang selamat tu Nabi Yusuf pesan, Udhkurni inda Rabbik. Jangan lupa sebut nama aku ketika mana kamu bersama dengan Tuhan kau. Mana sebut nama aku lah, jangan lupa aku. Bila kau keluar nanti, jangan lupa aku. Disebut Rabbik. Kalau kita tak faham, sebut dekat Tuhan, bukan. Di sini adalah Tuhan kau. Mana boleh guna perkataan Rabb kepada makhluk, tapi mesti sandarkan dengan sesuatu. Kalau Rabb sahaja, itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rabb ni ismun min asma'i ta'ala, salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang masukkan Ar-Rabb ini dalam Ismullahul A'zam. Ingat tak yang saya bahaskan baru ni tentang Ismullahul A'zam? Saya bagi dua kan, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, dan juga satu lagi
Allahumma inni ashhaduka innaka antallah la ilaha illa anta al-fardus samad al-ahadul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah satu daripada Ismullahul Azam, nama Allah yang luar biasa, yang dipanggil, diseru, pasti Allah terima. Dan salah satu daripada Ismullahul Azam, saya dah sebut sebelum ni, Ismullahul Azam ni banyak riwayat, banyak pendapat, ada belasan. Kalau kita belajar kitab Asmaul Husna, adalah perbahasan tersebut. Ada belasan Ismullahul Azam, antaranya ialah Ar-Rabb. Karena begitu banyak disebut Ar-Rabb yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis perbahasan Ar-Rabb. Dari segi bahasa, maknanya adalah order dari segi bahasa Arab. Dari segi istilah, dalam Quran kebanyakan Ar-Rabb ni merujuk kepada Allah. Dan maksudnya adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh alam ini. Kemudian disandarkan kepada Al-Alamin. Jadi apakah maksud Al-Alamin? Al-Alamin jadi dua. Dia ada Al-Alamin, dia ada Al-Alimin. Wa ma ya'qilu biha illa Al-Alimun. Alimun, orang-orang yang alim. Alamun ialah alam semesta. Pendapat pertama mengatakan bahawa, dia ada beberapa pendapat, saya bawa sini. Yang pertama mengatakan alamin ini adalah kullu mawjud siwa Allah. Alamin setiap sesuatu yang ada kecuali Allah. Semua benda yang ada kecuali Allah ialah alamin. Langit, bumi, bintang, manusia, jin dan sebagainya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan al-alamin ialah manusia dan jin sahaja. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Abbas mengatakan alamin manusia dan jin. Sebab mereka sahaja yang mukallaf. Mereka sahaja yang diberikan syariat. Makhluk lain tidak diberikan syariat, hanya manusia dan jin. Sebab itu Allah ulang balik, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma ni dua, merujuk manusia dan jin. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga pendapat Farraq dan Abu Ubaidah. Alamin ialah merujuk kepada yang ada akal. Merujuk kepada yang ada akal, iaitu empat: manusia, jin, malaikat dan syaitan. Syaitan pun ada akal, cuma dia tak guna akal. Ada empat: insan, manusia, jin, malaikat dan syaitan. Ini pendapat yang keempat. Tapi pendapat yang rajih ialah pendapat yang pertama, yang mengatakan alamin adalah semua makhluk Allah. Kullu ma siwa Allah fa huwa alam. Definisinya, semua sesuatu yang bukan Allah itu adalah alam. Dan juga apa, ada dalil dia lah. Kenapa alam ini merujuk pada semua? Kalau kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 dan 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, apa Tuhan semesta alam? Dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Siapa Tuhan semesta alam? Fir'aun petikai sebab dia mengaku Tuhan. Apa Fir'aun kata? Qala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi dia petikai, siapa Tuhan semesta alam yang kau dakwa tu? Kata Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan semesta alam adalah Tuhan langit, bumi dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Jadi menunjukkan bahawa alamin ialah as-samawati wal ardu wa ma bainahuma. Jadi dua ayat ini, ayat 22 dan 23 surah Asy-Syu'ara, menunjukkan bahawa alamin ialah semua makhluk. Sebab Nabi Musa jawab bila Fir'aun tanya siapa Tuhan
alamin, maka kata Nabi Musa, Tuhan alamin ialah Tuhan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ini dalil mengatakan bahawa bila sebut alamin, maka kita bayangkan semua makhluk. Tadi semalam ada haji datang kat saya, ada tu haji ni kan. Bagus Ustaz. Barulah kita dapat imajinasi bila kita baca Fatihah. Sebab tu saya detailkan supaya kita baca setiap perkataan tu kita faham. Dan baca dengan tertil. Tak laju kan? Sebab Nabi sunnahnya baca dengan tertil. Yaqra'u ayatan. Nabi baca satu ayat warattalnahu dan tertil. Mana satu ayat dan juga satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab tu belakang tu kita ada pilihan kan, nak 2 ke 4 ke. Maknanya supaya kita bayangkan disebut alamin, kita bayangkan langit dan bumi yang sangat luar biasa. Saya nak share tentang kronologi langit dan bumi. Saya umpamakan macam roti canai, tuan-tuan. Tuan-tuan pagi-pagi saya teringin sebenarnya, lalu kedai sebelah tu teringin nak singgah. Tapi kalau singgah jam tak sempat nak hantar anak pula. Tak tahu bila nak singgah. Teringin nak tengok ada apa, ada lontong ke apa. Nampak macam haji-haji makan semua sedap tu. Tengok belakang, hari-hari tengok. Tak tahu bila nak singgah. Sebab kalau singgah lambat. Tak tahulah, cuti tak datang sini, cuti kuliah tempat lain kan. Jadi roti canai ni favorite. Malahan makanan nombor 1 di dunia, makanan tepi jalan nombor 1. Apa dia punya istilah ni saya lupa. Yang terbaru keluar statistikan. Nombor 1 yang paling popular di dunia ialah roti canai. Kita banggalah. Roti canai nombor 1 di dunia. Jadi roti canai ni mula dengan apa? Doh. Yang besar panggil doh ke apa yang besar? Bukan yang kecil tu. Yang tepung yang diadun yang besar tu. Apa dipanggil? Doh ke apa? Yang kecil tu doh, yang besar tu Allahu alam. Mai dulu langit dan bumi satu. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Allah sebut, adakah orang kafir tidak melihat anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Sesungguhnya dulu, kana ni dulu, kanata dulu, bumi langit ratqa melekat satu. Fafataknahuma, kami pisahkan. Big Bang teori, kami pisahkan. Kita bukan percaya dengan Big Bang teori itu, kita percaya Quran. Kalau teori berubah pun kita percaya Quran. Kalau saintis berubah pun kita percaya Quran. Sebab kita bukan beriman dengan saintis, kita beriman dengan Quran. Itu penting tu. Saya sebut ni sebagai kata tambahan dia. Asalnya Quran kata macam ni lah, takkan berubah. Saintis berubah, cara pemakanan berubah, teori-teori berubah, tapi Quran tidak akan berubah. Tuhan kata annas samawati wal arda kanata ratqa. Dulu bumi langit ini semua satu, ratqa. Fafataknahuma, kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air semua setiap benda yang hidup. Benda yang hidup pasti perlukan air. Ini Quran sebut. Kalau Nabi Muhammad punya kajian, Nabi tak sampai. Sebab tu hikmah Nabi dilahirkan, dibesarkan dalam keadaan ummi. Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Jadi daripada mana kajian Nabi datang? Nabi baca pun tak pandai, nulis pun tak pandai. Ini daripada Allah. Allah yang kata bahawa dulu langit bumi satu. Satu lagi kan, macam bercanai kan. Mula-mula besar, kemudian dia ketul-ketul. Lepas ketul tu apa jadi, tuan-tuan? Dia ambil satu, dia letak dekat atas apa tempat dia lenyek ke apa, canai kan. Ambil satu, kemudian dia akan luaskan, dia akan besarkan. Lepas bila dah besar tu, kalau kita minta bawang, ambil bawang. Kalau kita minta telur. Kalau kita minta jantan, macam biasalah. Roti jantan satu, 2 telur. Jadi tuan-tuan, apa kait dengan bumi?
bumi ni semakin alam ni semakin luas. Bila Allah cipta, semakin luas. Allah sebut, inna khalaqnas samawati wal arda wa inna lamusi'un. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya kami cipta langit dan bumi. Wa inna lamusi'un, dan kami luaskan. Ini Allah sebut. Kami luaskan. Saya silap. Was-samaa'a banainaha bi aydin wa inna lamusi'un. Dan langit kami cipta dengan tangan-tangan. Sebab itulah kita lebih sesuai pendapat khalaf ni. Kalau pendapat Wahabi lah senang kata kan, mereka kata Allah ada tangan. Dalam nas ada 3. Yadun, aidi dan yadai. 1 tangan, 2 tangan dan jamak. Ayat ni jamak. Jadi mana satu? Allah ni ada 1 tangan ke, 2 tangan ke, banyak. Sebab tu kita kata ini adalah benda yang Allah Maha Suci dan kita takwilkan kepada kuasa. Di sini digunakan perkataan aidi, jamak. Dalam nas dia ada sebut 1 yadun, yadullah, ada sebut yadai, khalaqtu bi yadai, aku cipta manusia dengan 2 tangan, aku cipta dengan 2 tangan. Dan di sini aidin, jamak. Dalam nas plural, singular dan juga dalam bahasa Inggeris tak ada yang 2. Ada kata 2 tak ada kan? Itu bahasa Arab sahaja kan. Ada yang pendua, kata 1 dan ramai. Kami cipta langit dengan kuasa kami, wa inna lamusi'un. Kami sentiasa luaskan. Ini ayat 47 surah Az-Zariyat. Tuan-tuan tengok. Ayat 47 surah Az-Zariyat. Mereka kami sentiasa luaskan alam ni. Alam sentiasa luas. Ini dipanggil relative theory. Albert Einstein yang jumpa benda ni. Saya sebut tadi kan, kita percaya Quran. Kalau berubah teori pun kita tetap Quran kata betul. Alam ni semakin berkembang. Wa inna lamusi'un. Sebab tu datang mana Nabi? Nabi dapat benda ni. Nabi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada mana-mana makhluk. Kemudian dah luas apa jadi? Lepas dia canai tadi dah luas, apa jadi? Dia akan lipat balik kan. Itu yang Allah sebut, yauma natwis samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Pada hari kiamat kami akan lipat langit. Dah luas, lipat. Macam orang canai lah. Jadi kita tengok orang buat canai pun ingat Allah, ingat kejadian Allah Ta'ala. Jadi saya nak tutup dengan satu hadis. Kita memang perlu sentiasa untuk tafakur, lihat kejadian Allah Ta'ala sentiasa, agar bacaan kita, Fatihah kita bila sebut alam ini kita, ya Allah, imajinasi dengan kehebatan Allah SWT. Satu hari Nabi minta kepada Aisyah untuk tidak tidur bersamanya. Hak suami isteri kena tidur sama-sama setiap malam kan. Kecuali kalau dia poligami, dia tukar-tukar lah, kan, tukar-tukar kan. Tapi kena duduk sekali kan. Itu hak isteri. Tapi malam tu Nabi nak tahajud qiyamul lail semalaman. Maka kata Nabi, ya Aisyah, zarini ata'abbad al-lailata li rabbi. Benarkan aku untuk berqiyam sepenuhnya. Maknanya kalau suami tak tidur kat rumah, kena beritahu isteri. Kena beritahu abai tak boleh balik. Abai ada kijau, orang Kelantan kan. Orang Jawa cakap Kelantan. Tuan-tuan, maka kata Aisyah, aku uridu qurbak, aku nak sama dengan kau, duduk dengan kau, tapi aku takkan hampakan permintaan kau. Ini jawapan Aisyah. Dia nak duduk dengan Nabi, tapi tak naklah kecewakan Nabi. Bukan hari-hari Nabi tahajud daripada Isyak sampai subuh. Biasanya Nabi buat sepertiga malam terakhir kan, 1.5 sampai 4.5. Nabi pun semayang. Lepas Isyak terus ke masjid, semayang sampai pagi. Bilal masuk, Nabi sedang basah baju Nabi. Bilal masuk. Maka Bilal tanya, ma yubkika ya Rasulullah, apa sebab kau menangis? Maka Nabi jawab, unzilat hadhil laila hadhil ayah. Malam ni turun ayat ini. Ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat tak salah 190 surah Ali Imran. Kalau salah pun sebelah lah, 189 190 surah Ali Imran. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, silih ganti siang dan malam, tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang ada akal.
ulul albab, orang-orang yang ada akal. Maka Nabi kata, Nabi bagi warning kat kita. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka siapa yang baca ayat pasal kejadian Allah tapi dia tak berfikir tentang kejadian Allah. Nabi bagi warning, kalau kita baca je ayat-ayat tentang kejadian, termasuklah imam tadi pun ada baca ayat tentang kejadian-kejadian dalam solat subuh tadi, kita akan dihukum celaka, neraka wail, ataupun satu bentuk hinaan pada manusia. Sebab tu kita kena banyak memahami Quran. Macam ada jemaah sebut kan, kalau boleh imam-imam dia bagi tahulah malam tadi, beritahu subuh ni saya baca macam ni, maghrib baca macam ni, kalau boleh. Saya tak request lah, ini benda yang baik supaya kita sebelum sampai masjid kita dah tengok apa yang imam akan baca, kita pun lebih khusyuk. Allah Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanam wa qina min fil la yuram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.